Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran atas talian. Jadi pada hari ini yang Ustaz nak ajar ialah peringkat Islam tahun 5 berkenaan dengan tayammum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dulu ni gambar sedutan daripada filem cerita Mr. Bean. Tengok ada seorang perempuan di sebelah dia tu yang berbalut disebabkan terlibat dengan kemalangan. Tak tahulah kemalangan dengan apa. Tetapi Ustaz nak cakap satu badan. Daripada kepala, tangan. Ini sebagai contoh sajalah kan. Okey. Jadi cuba bayangkan kalaulah yang perempuan tu adalah seorang Muslim, seorang Islam, macam mana dia nak solat dan macam mana dia nak ambil wuduk. Bila nak solat, dia kena ambil wuduk, betul tak? Bila nak ambil wuduk, macam mana tu nak ambil wuduk? Nak sapu air dekat muka pun tak boleh, nak sapu air dekat tangan pun tak boleh. Jadi dalam Islam ada penyelesaiannya. Solat tetap wajib solat. Solat mesti solat macam mana pun. Dan bila nak solat kena ada wuduk. Bila dalam keadaan macam ni sebagai contohnya, ataupun tangan sahaja kan. Tangan kadang-kadang ada orang insiden kemalangan, tangan je berbalut. Itu pun dah tak boleh nak ambil wuduk. Okey, macam mana penyelesaian daripada agama Islam? Kita kena bertayamum. Jadi hari ini Ustaz nak ajar kamu berkenaan dengan tayamum. Apa tayamum? Inilah tayamum. Apa maksud tayamum? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Mudah je. Tayamum ni apa? Kita ambil debu tanah, tak boleh debu lain. Debu tanah pula, tanah yang suci. Kenalah bersih. Okey, tak boleh lah ambil debu yang ada tai kucing ke, kamu pun tak nak kan. Kotor. Kita kena ambil debu tanah yang suci. Yang pertama, senang je nak tahu tayamum ni. Yang pertama, ambil debu tanah. Bukan ambil tanah. Debu sahaja. Ambil tanah bertempek lah dekat muka ni. Tak boleh. Kita ambil debu sahaja. Debu ni sikit je. Okey. Debu tanah. Kemudian letak kat mana? Sapu muka. Dua tempat je. Senang je. Dua tempat je. Muka dan tangan hingga ke siku. Senang sahaja. Mesti dimulai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, tengok dulu dalil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Surah Al-Maidah. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu tanah yang bersih. Kalau kita tak jumpa dengan air, kita mestilah guna tayamum. Tapi ada banyak syarat. Ada beberapa syarat macam mana yang membolehkan kita bertayamum. Okey. Ni 5 sebab kenapa kita kena tayamum. Ada 5 sebab yang membolehkan kita bertayamum. Tak perlu ambil kita tak perlu ambil wuduk. Apa sebab apa? Tengok ada 5 sebab. Yang pertama, tiada air. Selepas kita berusaha cari dah. Bukan kita tunggu rumah kita rumah kita ni tak ada air ni. Padahal rumah jiran ada air. Kita tak cari pun. Kita kena berusaha cari dulu. Sehingga betul-betul tak ada air. Memang tak ada. Satu kampung tak ada ni. Sungai pun tak ada. Itu baru boleh bertayamum. Yang pertama, tiada air. Yang kedua, air ada, tapi cukup untuk diri kamu dan ternakan, untuk minum. Air ada tapi cukup untuk minum. Bukan untuk mandi, untuk minum. Sebab apa? Kalau tak minum nanti mati pula. Ada air 1 botol sahaja, tapi untuk minum. Bolehlah bertayamum. Tak bolehlah guna air. Okey, yang ketiga. Air ada tapi terlalu jauh. Terlalu jauh. Contohnya kamu nak pergi cari air tu sehingga habis waktu solat. Tu tak boleh lah. Jadi
tayamum dulu. Guna debu tanah. Harap fahamlah. InsyaAllah faham mudah ini. Ya, yang keempat, air ada tapi terhalang. Terhalang dengan apa? Tengok. Oh tu ada gambar harimau. Maksudnya ada terhalang. Kamu nak pergi satu tempat, kamu tahu kat situ ada air dekat sahaja, tapi kamu tahu juga sebelum sampai ke tempat tu ada binatang buas, contohnya harimau ke, ada apa tu? Ada benda-benda yang menyebabkan kamu sakit ke, ada benda-benda binatang yang boleh menyakiti kamu lah. Senang cerita. Tak kisahlah harimau ke, singa ke, buaya ke, takut. Kita takut nak keluar. Kalau ustaz-ustaz pun takut. Jadi air ada kita tahu di satu tempat tu, tapi kita nak pergi tempat tu kita mesti lalu kawasan harimau contohnya. Jadi tak payahlah. Kita tayamum saja. Ataupun kita tahu tempat tu ada penjahat. Tu ada penjahat, ada penyamun ke, sehingga membahayakan nyawa kita. Tak payah. Kita ambil, kita bertayamum sahaja. Ataupun tu gambar bawah tu sakit. Kita sakit aksiden ke, kemalangan ke apa ke, yang menyebabkan tak boleh kita kena air. Kalau kena air, doktor kata makin teruk tangan kamu ni, kena potong nanti kalau kena air. Tak boleh macam tu. Kita nak selamatkan tangan kita pakailah. Islam bagi cara lain selain kita guna air untuk berwuduk. Jadi ada caranya dalam Islam, ada caranya supaya kita sentiasa solat. Okey, seterusnya yang kelima, cuaca yang terlalu sejuk sehingga memberi mudarat. Mudarat ni apa? Memberi kesakitan ke apa, mendatangkan bahaya kepada kamu. Tengok tu, terlalu sejuk tu. Macam ni tak mandi dah ni. Macam mana nak mandi ni? Sejuk sangat ni. Jadi apa tu? Mungkin ada satu tempat dalam dunia ni, ustaz tak ingat, dekat dengan Rusia kot, negatif 50 lebih darjah Celsius, terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Jadi bila keadaan macam ni, kita pakailah debu tanah sahaja. Okey. 5 sebab tadi 5 sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Tak boleh suka-suka. Air ada je, banyak je ni, tapi nak tayamum lah, tak boleh. Tak sah solat nanti. Okey Harap faham. Okey, jom tengok video sekejap. Okey, ustaz dah sediakan satu video untuk kamu tengok. Okey Jadi kita akan mulakan cara tayamum yang betul. Jadi minta perhatian, nanti boleh cuba buat. Okey, yang pertama, dalam banyak-banyak ustaz yang ustaz akan tunjuk je lagi, terbahagi pada dua. Satu, benda sunat, perkara-perkara sunat yang kamu boleh buat sepanjang bertayamum. Yang kedua, apa benda wajib yang kamu kena buat dalam tayamum, ketika tayamum. Kita panggil perkara-perkara rukun. Okey, benda-benda rukun, perbuatan rukun. Yang pertama sunat dulu. Yang pertama, kita menghadap kiblat. Kiblat ustaz kat sini, kat depan tu. Jadi inilah menghadap kiblat, sunat, dapat pahala. Yang kedua, baca basmalah. Apa basmalah? Sunat juga. Basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala lagi. Yang ketiga, yang ni niat. Niat ni rukun, wajib. Macam mana? Nawaitu tayammuma liistibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Okey, sekarang niat. Kita dah niat. Sekarang kita nak mulakan tayamum. Yang pertama ni contoh Ini contoh debu suci. Ini bedak ni, Fifi, baby powder. Okey. Yang ni contoh sahaja. Ustaz payah nak ambil debu suci contoh ni sebab ustaz sekarang ni di tempat kuarantin. Ni ustaz masih kuarantin. Okey, jadi contoh ni debu suci, ustaz letak je. Okey. Debu suci ni kita mesti ambil debu suci, jangan ambil debu yang daripada tempat-tempat lain. Bukan juga ambil tanah. Kita ambil debu sahaja, sikit je. Okey. Kita yang pertama tadi kita dah niat. Rukun yang pertama dah. Kemudian kita tepuk.
Tepuk. Okey, Ustaz besarkan sikit. Gunakan tapak tangan, tepuk pada satu tempat. Contoh Ustaz suka tepuk di bahagian atas dulu. Ni kan luar kan. Guna debu tanah yang suci ni, jangan guna bedak. Guna bedak tak boleh. Ini contoh saja. Lagi sekali Ustaz sebut, ini contoh. Mesti guna debu tanah yang suci. Okey. Sekarang ni ada banyak debu tanah. Kan? Anggaplah ni debu tanah. Ustaz suka ambil bahagian atas. Nanti Ustaz bagi tahu kenapa. Kita letak tepuk tangan kita ni. Yang pertama, bila kita tepuk, renggangkan tangan. Sunat. Dapat pahala. Renggangkan tangan ni. Ini rapat, ini renggang. Okey, letak. Sekali je. Okey. Dah ada. Lepas tu, kita nipiskan debu. Dapat pahala juga. Kita nipiskan bahagian tepi. Bukan nipiskan kat sini. Nipiskan bahagian tepi. Lepas kita tepuk. Kali pertama, kita nipiskan bahagian tepi. Nampak? Okey. Sekarang ni debu dah ada. Betul? Okey, kita guna. Okey, Ustaz angkat sikit. Yang pertama, rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua, sapu muka guna debu tadi. Okey, Ustaz sapulah. Guna debu tanah yang suci. Contoh Rukun kedua. bila kita sapu muka, itu rukun yang kedua. Tapi macam mana nak dapat pahala sunat? Dapat pahala sunat bila kita mula dari atas sehingga ke bawah. Tengok Okey, macam tu. Jangan nampak tangan. Putih tak Ustaz? Okey, jangan angkat tangan. Sekali je. Tak perlu dah. Boleh faham? Yang kedua, yang pertama, rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua sapu muka dari atas sampai ke bawah. Okey. Sekali je. Jangan angkat tangan, jangan. Tu salah. Mesti sekali je. Jangan angkat tangan. Okey. Putih tak ke Ustaz? Tak kot. Okey. Sekali sahaja. Sekarang ni, untuk pergi ke rukun yang ketiga, nak sapu tangan. Untuk lebih selamat, kamu tepuk di tempat yang belum kamu tepuk. Tadi Ustaz tepuk atas kan? Betul tak? Ustaz akan tepuk di bahagian bawah pula. Bawah ni. Wangi. Okey. Jadi, Ustaz tepuk bahagian bawah. Tadi bahagian atas, bahagian bawah. Okey. Renggangkan tangan macam tadi. Tengok. Dekat. Nipiskan, dapat pahala lagi. Nipiskan debu. Kemudian, jangan suka-suka hati sentuh. Sekarang ni debu dah ada di tapak tangan kita. Tangan kanan, tangan kiri. Okey, mulakan di tangan kanan. Mulakan sapu pada tangan kanan, kita dapat pahala lagi. Sunat. Okey, rukun yang ketiga, sapu tangan. Ustaz buat. Tangan kiri, letak di belakang. Letak di bahagian belakang tangan kanan. Tangan kanan tapak ni ada debu. Jangan kacau. Letak je. Ni. Tengok Lalukan saya, jangan angkat tangan. Tangan kiri jangan angkat. Sampai ke siku pusing. Okey. Bagi kena semua. Tengok. Tapak tangan Ustaz masih ada. Tangan kiri dah guna. Tangan kanan belum guna. Sekali sahaja. Buat macam sama juga. Macam tadi juga. Macam di sebelah kanan. Letak di bahagian belakang. Lalukan. Pusing. Dah. Rukun yang ketiga. Okey. Rukun yang keempat. Rukun tayamum yang keempat apa? Tertib. Tertib apa maksud tertib? Tertib ialah kita ikut turutan. Yang pertama mesti niat dulu. Rukun mesti niat. Kemudian sapu muka. Yang kedua wajib juga. Yang ketiga sapu tangan. Kanan, kiri. Yang keempat tertib. Dah selesai. Tak boleh kamu nak buat tangan dulu. Lepas niat, kamu nak buat tangan dulu, baru nak buat muka. Tak boleh. Itu tidak tertib. Itu tidak ikut turutan. Mesti ikut turutan dari nombor 1 sehingga nombor 4. Nombor 4 tertib. Kemudian yang terakhir, sunat. Kamu dapat pahala, kamu baca doa wudu. Okey, nanti Ustaz tunjuk macam mana baca doa wudu. Jadi, Ustaz harap semua jelas. Okey, tengok sekali lagi contoh Ustaz akan buat tanpa Ustaz bagi penerangan. Terus sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhi salat billahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Okey.
Okey, sekejap Tadi Ustaz baca niat awal kan. Yang sebenarnya masa kita nak sapu muka tu, masa itulah niat nawaitu, tapi niat dalam hati, bukan niat kat mulut. Nawaitu tayammuma li istibahatis salah fardhis salah lillahi ta'ala. Lagi sekali. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Dalam hati sambil kamu sapu muka dengan debu tanah. Okey, rukun kedua sapu muka dengan debu tanah. Okey, tepuk pula di tempat yang lain, nipiskan. Kemudian rukun ketiga sapu tangan hingga ke siku, mula dengan tangan kanan kemudian tangan kiri. Okey, rukun keempat dah selesai. Baca doa selesai. Alhamdulillah. Jadi kita akan mulakan. Okey, senang sahaja, betul tak? Okey. Jadi okey. Jadi itulah cara tayamum. Cara tayamum yang mudah sahaja. Sebenarnya tak sampai 1 minit pun. Okey. Jadi kalau yang mana tak jelas lagi boleh ulang balik bahagian yang Ustaz ajar tadi Okey, ini doa setelah wuduk atau selepas wuduk pun sama dengan doa selepas tayamum. Okey, kita baca sama-sama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi Ustaz harap semua dapat hafal doa-doa ni, insya-Allah. Okey, dah habis. Sekian, terima kasih. Doa setelah wuduk ataupun setelah bertayamum sama sahaja. Kamu baca. Ingat, tayamum ada 4 rukun sahaja. Yang lain-lain tadi sunat. Kamu buat dapat pahala. Yang rukun mesti buat. Tertinggal satu, tak sah lah. Mesti buat 4. Yang pertama niat. Yang kedua sapu debu tanah di bahagian muka. Yang ketiga sapu debu tanah yang suci tadi pergi ke tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keempat tertib, ikut susunan. InsyaAllah Ustaz harap semuanya dapat faham. Kalau tak faham boleh tanya. Seperti biasa boleh komen di bahagian bawah ataupun call WhatsApp Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi.